شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين المسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom kita untuk kita sambung semula pengajian kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pertamanya saya mohon maaf, saya terlewat sikit sebab tadi kita ada pertemuan sikit di rumah Datuk Mufti Perlis ni. Jadi tu yang terlambat sikit. Tapi Alhamdulillah kita dapat jugalah bersama pada malam ini. InsyaAllah hari ini siapa yang ada kitab boleh tengok kita berada pada bab yang ke-113. Ya. Bab yang ke-113. Siapa ada kitab lah. Bab ma'unatur rajuli akhahu. Bab pada membicarakan tentang seorang lelaki membantu saudaranya. Seorang lelaki membantu saudaranya. Hadis nombor 220. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ismail ibnu Abi Uwais. Qala haddathani Abdul Rahman ibnu Abi Zinad an abihi an Urwata an Abi Murawih an Abi Dharr عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. Ini hadis nombor 220 yang dimasukkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kan semalam kita ada kuliah juga, ada jugalah orang dia sebut kat saya dalam komen lah, dia kata apa benda ni kan, hadis pun kena baca kitab kan, tak payah baca kitab lah. Saya bukan baca hadis palsu yang saya boleh reka-reka sendiri. Bila baca hadis, nak baca sanad, kita kena jaga. Jadi antara yang selamat ialah kita baca daripada rujukan asli kan, supaya kita dapat menukilkan dengan lafaz yang tepat. Kerana hadis Nabi SAW ni bahaya. Quran tak apa, sebab Quran ni dia dalam mushaf. Siapa yang tak hafal pun kena tengok mushaf. Siapa yang hafal, Alhamdulillah. Hadis ni pun perlu dipelihara. Maka sebab itu, kena baca melalui kitab kalau kita tak hafal. Dan saya tak malu pun sebut saya tak hafal. Adalah beberapa hadis yang saya hafal. Tapi banyak hadis yang saya tak hafal pun. Kan? Tapi bila tak hafal tu, kita kena tengok kitab lah. Kerana apa? Kerana kita bila nak menyampaikan sesuatu, kita pentingkan ketepatan. Tepat dalam menukilkan sesuatu lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lafazkan. Okey. Kita lafazkan seperti mana yang Nabi sebut. Itu yang sebaik-baiknya.
Riwayat dengan makna ni para ulama letak syarat pelbagai lah. Antaranya mesti pandai bahasa Arab lah. Ya. Ha. Antaranya pandai bahasa Arab. Ya, okey. Kalau tak mampu nak riwayat dengan makna, riwayat dengan lafaz. Macam mana cara nak riwayat dengan lafaz? Bacalah kitab. Kan? Dan tak aib pun baca kitab ni. Tak aib. Kan? Tak aib menukilkan daripada kitab. Yang aib apabila kita membaca sesebuah hadis secara salah, bila orang tegur, kita tak mau betulkan. Kita kekal dengan pendirian yang salah. Yang tu problem. Yang tu ego. Itu tak boleh. Yang tu aib. Okey? Baik. Maksudnya, saya bacakan maksud hadis ni. Kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Ismail bin Abi Uwais telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Abdul Rahman bin Abi Zinad telah menceritakan kepada saya daripada ayahnya, daripada Urwah, daripada Abi Murawih, daripada Abu Dhar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ayyul a'mali khair. Dikatakan yakni ada satu orang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soalan. Apa soalan dia tanya? Dia kata, ya Rasulullah, ayyul islami ataupun ayyul a'mali khair. Apakah amalan yang paling baik? Sorry. Disconnect lah. Okey. Okey, saya tak disconnect ya. Tiba-tiba hilang pula tadi. Okey, baik. Ayyul a'mali khair. Manakah satu amalan yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita tengok, soalan yang ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada, orang kata apa, persamaan dengan hadis-hadis yang lain. Tapi jawapan Nabi SAW tu tak sama. Ada orang tanya ayyul islami khair, mana satu Islam yang paling baik, mana satu amalan yang paling baik. Ada waktu Nabi SAW menyebutkan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan membacakan salam kepada orang yang kau kenal dengan orang yang kau tak kenal. Ada waktu Nabi SAW sebut as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ada waktu Nabi SAW sebut macam-macam riwayat-riwayat menyebutkan jawapan Nabi SAW yang pelbagai. Kenapa berlaku perbezaan? Kerana background orang yang bertanya. Ada orang dia datang kepada Nabi SAW, dia ada duit. Maka bila ditanya pada Nabi apa yang paling baik, Nabi kata pergilah makan. Tapi kalau dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia miskin, dia tak ada apa-apa dia nak bagi, maka takkanlah Nabi nak bagi tahu kat dia beri makan, sebab dia nak makan untuk diri dia pun dia tak mampu. Lalu Nabi SAW berilah cadangan yang lain yang terbaik untuk dia. Maka sebab itu jawapan Nabi itu berbeza-beza. Bukan kerana Nabi SAW itu tidak konsisten dalam memberikan jawapan, tetapi kerana background dan keadaan manusia yang bertanya tu yang berbeza-beza, menyebabkan perbezaan jawapan berlaku. Yang ni disebut dimensi hadis. Dimensi orang yang sedang berucap dengan Nabi SAW, yang sedang bertanya Nabi SAW. Supalah macam kita pun, kalau kita ni pergi berdakwah, pergi berceramah, pergi berkuliah di satu tempat, tempat orang kaya. Kan? Jadi apa tajuk yang sesuai nak bagi pada orang kaya? Kelebihan berinfak lah. Takkanlah kita pergi tempat orang kaya, kita nak cerita kelebihan menjadi orang miskin. Macam tak kena lah. Kerana dia dah kaya. Kan? Begitu juga, kalau kita pergi ceramah kepada penerima-penerima bantuan zakat daripada kalangan asnaf fakir miskin. Kan? Kadang-kadang ada pejabat agama ni, bila dia nak bagi zakat, dia panggil seorang ustaz untuk beri motivasi. Supaya orang-orang miskin ni, dia
bersemangat untuk berusaha. Jadi kalau dia baru terima zakat fakir miskin, takkanlah bila saya nak pergi ceramah ke, mana-mana ustaz nak pergi ceramah ke, dia kena disebut pula, tuan-tuan kita kena banyak berinfak fisabilillah. Mungkin orang miskin pun kata, saya nak infak macam mana ustaz, ni baru terima duit bantuan zakat. Jadi tak kenalah. Jadi seorang pendakwah, dia perlu memerhatikan kepada audiens. Sebab itu Ali bin Abi Talib kata apa? Hadithun nas bima yaqilun. Bercakaplah dengan manusia dengan sekadar apa yang akal mereka faham. Apa yang akal mereka boleh cerna. Kan? Kalau kita cakap dengan anak-anak kecil, caranya tak sama dengan kita bercakap dengan orang-orang dewasa. Bercakap dengan orang-orang yang berada di bandar, tak sama dengan bercakap dengan orang-orang yang berada di pedalaman. Bercakap dengan orang-orang yang mempunyai pendapatan yang banyak, tak sama cara cakapnya dengan orang-orang yang miskin. Bercakap dengan orang yang mempunyai pendidikan yang formal, yang telah melalui pelbagai orang kata apa, lapisan pembelajaran formal, tak sama dengan orang yang tak melalui pembelajaran formal. Jadi kita perlu sesuaikan audiens waktu kita bercakap. Dan yang paling sukar apabila audiens kita tu pelbagai background. Bila mana kita bercakap secara online. Video kita tu disebarkan secara online. Kadang-kadang kita bercakap dengan orang yang berada di depan kita tu ialah orang yang mempunyai pendedahan yang besar, pendedahan yang luas. Jadi kita pun open lah waktu kita bercakap tu. Tapi tiba-tiba video tu disebarkan dalam YouTube, didengari oleh orang yang mungkin tak mempunyai pendedahan terhadap ilmu-ilmu agama lebih daripada apa yang dia dengar di kampung-kampung dia. Jadi mungkin dia akan keliru. Jadi sekarang ni seorang pendakwah ni dia jadi macam sukar sikitlah nak bercakap. Tapi yang lebih penting di zaman ini, orang yang nak mendengar tu yang kena menapis. Orang yang nak mendengar tu yang kena tapis dulu. Aku ni mampu ke tak nak dengar benda ni? Kalau aku tak mampu, tahan dulu. Kalau dengar pun rasa keliru, relax dulu. Jangan bantah dulu. Jangan maki hamun dulu. Kerana kadang-kadang kita ni, apabila kita dengar benda yang baru, dia ada rasa macam terkejut, rasa macam kena shock elektrik. Terus nak bantah. Jangan. Kerana ada satu kisah, dulu saya pernah cerita kisah ni. Ada satu kisah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang tua menjadi imam di Mekah pada ketika itu. Ibnu Abbas bersama dengan anak murid dia salat di belakang seorang tua ni. Dikatakan orang tua ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia salat, Ibnu Abbas, anak murid Ibnu Abbas, kalau tak silap nama dia Ikrimah, dan juga orang-orang lain jadi makmum. Jadi para ulama zaman dulu memang berbeza pendapat tentang hukum imam ni bila jadi imam. Adakah dia perlu mengeraskan bacaan takbir intiqalat dia? Adakah dia perlu sebut secara kuat Allahu Akbar tu ataupun tidak? Adakah perlu ke tak perlu? Jadi ada dua pandangan. Ada yang kata imam kena baca kuatlah Allahu Akbar tu supaya makmum boleh bergerak seiring. Ada yang kata tak perlu. Jadi ada pandangan. Jadi bila dia ni jadi imam, dia tak kuatkan bacaan tu. Dia tak kuatkan sebutan Allahu Akbar tu. Lepas bagi salam, anak murid Ibnu Abbas ni terus bagi tahu kata, ahmak. Orang tua ni bodoh. Perkataan tu kasar lah kan. Orang tua ni tak bijak ni. Tak bijak. Tak cerdik. Dia anak murid je pun ni kepada Ibnu Abbas. Tapi dia marah ke orang tua ni. Ibnu Abbas tegur dia. Ibnu Abbas kata, yang kau kata tak bijak tu, itulah salat yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maksudnya isu ni ada pelbagai versi. Kerana sunnah ni, sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang para ulama, antaranya Al-Imam Syaukani, apabila dia membahaskan tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan salat, ada ketika ada hadis sebut begini, ada hadis sebut begini. Sebagian ulama memandang, oh benda ni percanggahan. Al-Imam Syaukani kata, sebenarnya ni bukan percanggahan. Subutul amrain, dia kata, dua-dua sabit daripada Nabi SAW. Dua-dua Nabi buat. Untuk menunjukkan kepada kita ada keluasan, ada keringanan. Jadi sebab itu jangan terlalu cepat
Nak panggil orang tu bodoh, nak panggil orang ni bodoh, tak boleh, tak boleh. Jangan cepat sangat. Pertama, perkataan tu pun tak elok lah. Saya pun dah bahas isu ni panjang. Tapi nak bagi tahu, pada zaman media sosial ni, kadang-kadang pendakwah dah buat sehabis baik dah untuk beri audiens faham. Tetapi audiens tu kena lebih berhati-hati apabila mendengar konten-konten yang tertentu. Jangan terlalu cepat nak bantah, jangan terlalu cepat nak hukum sedangkan kita belum buat kajian. Sedangkan kita belum buat penelitian. Sedangkan kita belum lagi bertanya kepada ahli-ahli ilmu yang lain. Ini benda yang kita kena amalkan di zaman ni. Kalau dulu, betul, pendakwah kena bercakap depan audiens. Dan kena hitung kadar pemikiran audiens. Betul. Sampai sekarang pun ya. Tapi kadang-kadang video yang diletakkan pada YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dia tak terbatas dah. Kita bercakap mungkin dalam dewan di depan kita orang profesional yang mempunyai asas yang kukuh. Jadi kita bercakap selaras dengan apa yang mereka faham. Tiba-tiba video kita dilihat, ditonton oleh anak-anak kecil yang susah nak faham. Jadi mula dia kata kita ni teruk lah, dia kata kita ni pelik lah, dia kata kita ni sesat lah, dia kata kita ni wahabi lah. Kan? Jadi kita di zaman ni bukan saja pendakwah kena betul-betul menilai kemampuan audiens. Audiens juga apabila nak melihat sesuatu, nak melihat mana-mana konten, dia juga perlu berhati-hati, pilih sekadar kemampuan dia. Pilih sekadar kemampuan dia. Kalau ada benda keliru, benda yang pelik-pelik, hati-hati, jangan hentam dulu. Jangan hentam dulu. Relax dulu. Tengok dulu apa orang lain kata. Tengok apa, ataupun boleh tanya pada ilmuwan lain. Jadi, Nabi SAW mengamalkan benda ni lah. Antaranya yang bahas tentang isu ni, Dr. Yusuf Al-Qardawi lah. Dia bahas, dia kata Nabi SAW ni meraihkan perbezaan keadaan manusia yang bertanya Nabi. Maka sebab itu, jawapan Nabi itu berbeza-beza. Dalam hadis ni, bila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, tentang apakah itu amalan yang terbaik, Nabi jawab, imanum billah. Iman kepada Allah. Iman ni bukan dalam jiwa ke? Dia tanya tentang amalan. Nabi pergi jawab apa yang ada dalam jiwa. Iman kan dalam jiwa. Sebab itu, di sisi ahli sunnah mengatakan iman itu mesti terangkum 3 perkara. Asas. Apa dia? At-tasdiqu bil qalb, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Ataupun wal amalu bil jawarih. Yang pertama, membenarkan dengan jiwa. Yang kedua, mengaku dengan lidah. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Itulah kesempurnaan iman. Kalau mengamalkan dengan anggota badan, ia adalah perbuatan. Orang yang pergi salat, dia beriman. InsyaAllah. Orang yang pergi bayar zakat, dia beriman. InsyaAllah. Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan keredaan Allah. Yang kedua, iqrar bil lisan. Dia mengaku dengan lidah dia. Ini pun perbuatan juga, iaitu menggerakkan lidah. Itu juga perbuatan. Dalam jiwa pun perbuatan yang dipanggil sebagai amalul qalb. Amalan jiwa. Baik. Kemudian Nabi SAW kata, wa jihadun fi sabilih. Jihad di jalan Allah. Bila sebut tentang jihad, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang dulu, bila sebut tentang jihad, orang pun takut-takut nak dengar. Sebab apa? Sebab jihad ni selalu diasosiasikan, betul ke perkataan tu? Selalu dikaitkan dengan terorisme. Bila sebut jihad je, teroris. Bila sebut jihad je, teroris. Sedangkan jihad ni memang ada dalam Islam. Banyak ayat-ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala suruh berjihad. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang Islam supaya menyediakan kekuatan. Wa'iddu lahum min quwwatin. Bersedia untuk mereka daripada kekuatan. Wa min ribatil khail. Daripada tambatan-tambatan kuda. Kamu kena sediakan.
supaya kamu turhibu nabihi adu Allah, supaya kamu boleh menakutkan, menggerunkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Kan? Jadi jihad adalah salah satu perkara yang disuruh oleh agama. Tapi adakah agama suruh kita ni melakukan keganasan pada orang lain? Tak. Tak betul. Tak suruh. Sebab itu dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentera-tentera Islam ni daripada memotong pokok. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang Islam, tentera-tentera Islam ni daripada membunuh orang-orang yang uzur, yang tak pergi berperang, yang tak terlibat dalam peperangan. Dia duduk jadi bukan tentera, jadi jangan bunuh dia. Orang-orang yang duduk di biara, jangan dirobohkan tempat-tempat ibadat. Kan? Jadi ini disebutkan di dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam Al-Quran tentang adab dan juga disiplin untuk berjihad di jalan Allah. Bukan senang-senang gitu je lah. Okey. Zaman dulu mungkin orang ada perasaan takut tu. Takut dikaitkan dengan pengganas. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, lately lah di zaman ni, sejak akhir-akhir ini, orang mula bercakap tentang jihad. Bahkan hari ini kita melihat ramai orang bercakap tentang Abu Ubaidah, juru cakap Hamas. Yalah, Hamas ni memanglah ada pro and con dia, ada kelemahan dia di mana-mana. Tetapi mereka telah mewakili umat Islam melakukan kerja fardu kifayah untuk mempertahankan tempat suci orang Islam yang merupakan kawasan yang dipanggil sebagai Masrar Rasul, sebagai tempat di mana Nabi SAW singgah sewaktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Hamas telah melakukan perkara yang dipanggil sebagai fardu kifayah untuk kita. Keberadaan Hamas di sana sebenarnya melaksanakan tugas kita semua. Jadi hari ini bila orang sebut tentang jihad, orang sebut tentang Abu Ubaidah, hari ini orang naik semangat. Orang tak takut dah cerita tentang jihad. Alhamdulillah. Bahkan kita melihat di media sosial sekarang ni, sokongan terhadap Israel tu makin menurun. Sokongan terhadap Palestin tu makin menaik. Jadi kita doalah mudah-mudahan satu hari nanti ramai orang-orang di kalangan bukan Muslim ni, terutama di Barat, Eropah, di Amerika, mula buka mata. Ya? Mula buka mata dan melihat sebenarnya orang-orang Palestin itu sedang ditindas. Tapi perjuangan mesti diteruskan. Kita kena doakan supaya orang-orang Islam di sana diberikan kekuatan. Dan kita doakan supaya Allah Azza wa Jalla membuka hati pemimpin-pemimpin umat Islam, terutamanya umat Islam, kerajaan-kerajaan umat Islam yang berada di sekitar Palestin. Kerajaan Mesirnya, kerajaan Jordannya, kerajaan Arab Saudinya, kerajaan Lubnannya. Kita doakan agar pemimpin mereka terbuka jiwa untuk membantu saudara kita yang ditindas di Palestin. Sebab apa? Sebab Israel ni bukannya ramai pun. Negara kecil je. Arab tu ramai. Daripada Morocco ke barat, sampailah ke Iraq di timur. Daripada Syria di utara, sampailah ke Yaman dan Oman di selatan. Begitu besarnya tanah Arab ni. Kalau mereka bersatu, maka sudah pastinya Palestin itu akan dibebaskan. Kan? Kita ni jauh lah, tapi Alhamdulillah kita melihat rakyat Malaysia ni sangat-sangat membantu apabila dilancarkan tabung bantuan kecemasan. Kita tak mampu pergi dengan kekuatan senjata dan sebagainya kerana jauh, tetapi kita mampu untuk memberikan bantuan kewangan kepada mereka dan kita hantar kepada mereka itu doa supaya mereka dapat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, imanun billah, beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Jihad tak boleh dibuang dalam rujukan orang Islam. Jihad itu ada. Bahkan jihad itu merupakan salah satu cara untuk mempertahankan agama Allah. Sekali bila cerita bab jihad, mungkin ada orang kata macam, ini menggalakkan keganasan ni jihad-jihad. Tak. Islam bersifat realistik.
Selalu saya sebut, Islam bersifat realistik. Kalau dalam Islam ni ada hukuman untuk orang yang melakukan jenayah. Betul? Kerana dia bersifat, uh, kita panggil apa? Kerana dia bersifat realistik. Orang yang mencuri, Islam kata potong tangan. Orang yang berzina, Islam kata, Islam kata sebab dia. Kerana realistik. Dia buat jenayah. Kenalah hukum. Ada sebahagiannya kadang-kadang ajaran-ajaran manusia ni yang direka-reka tak realistik pun. Kan? Tapi Islam itu sendiri bersifat realistik. Sama jugalah bila kita sebut tentang jihad, jihad untuk mempertahankan agama, mempertahankan negara. Kan? Mempertahankan agama, mempertahankan negara. Ya. Jadi bila mempertahankan agama, mempertahankan negara, bukan kata Islam aja. Cari dalam dunia ni negara yang tidak ada sistem pertahanan di sendiri. Sukar untuk kita jumpa. Mesti ada polis paling tidak. Mesti ada tentera paling tidak. Untuk apa? Untuk mengawal negara. Kerana manusia ni sampai satu ketika akan ada di kalangan mereka ni yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka perlu ada undang-undang. Perlu ada kawalan. Akan ada negara yang akan diserang oleh orang lain. Kerana sifat manusia itu tamak untuk menguasai negara orang lain. Jadi, berjihad di jalan Allah adalah perkara yang normal. Perkara yang kita boleh kata bukan pelik bagi sesebuah negara untuk ada sistem pertahanan di sini. Cuma, Islam mengatakan apabila kamu berjihad, jadikanlah jihad ni, tujuan kamu berjihad adalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Kamu pertahankan negara tu kenapa? Kerana negara tu adalah negara yang tertegak padanya hukum, syariat dan syiar Islam. Bukan hanya semata-mata pertahankan tanah air, sedangkan tanah air itu tidak dilakukan apa-apa hukum Islam padanya. Kita mempertahankan tanah air itu kerana tanah air itu tempat di mana kita boleh melaksanakan syariat dan syiar Islam. Okey. Sahabat bertanya lagi, fa ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, kalau aku nak membebaskan hamba, riqab ni tengkuk. Tapi digunakan di sini dengan makna metafora, dengan makna riqab membebaskan hamba tawanan. Membebaskan hamba yang kita miliki. Jadi kalau saya nak bebaskan hamba, sahabat kata, mana satu yang paling afdal untuk saya bebaskan? Maka Nabi SAW menyebut, aghlaha thamana wa anfusuha inda ahliha. Yang paling baik sekali untuk kamu bebaskan ialah yang paling mahal sekali harganya. Apa maksud yang paling mahal harganya? Ini Nabi sebut kharaja makhrajal ghalib. Apa itu kharaja makhrajal ghalib? Nabi mention benda yang biasa. Kerana bila sebut tentang mahal, kebiasaannya manfaatnya lebih banyak. Hamba ni, dia ada harga bila kita nak beli hamba. Orang yang jual hamba ni dia akan tengok dari sudut umurnya, dari sudut kekuatannya, tenaganya bagaimana. Lebih muda dia, lebih mahal lah. Lebih kuat dia, lebih mahal lah. Lebih gagah dia, maka lebih mahal. Sebab apa? Sebab dia boleh buat kerja. Kerana hamba ni, bila kita beli, dia jadi milik kita. Dia jadi harta kita. Kan? Dia jadi harta kita, dan apabila dia kerja, semua upah-upah tu dapat kat kita. Itu hamba. Jadi, kalau seseorang itu nak bebaskan hamba, bebaskan hamba ni adalah benda yang dituntut oleh agama. Benda yang digalakkan oleh agama. Sebab itu, banyak hukum-hukum kafarah, antaranya ialah bebaskan hamba dulu. Kena bebaskan hamba. Sebab Islam tak suka ni perhambaan ni. Tapi Islam tak buang secara drastik. Kerana apa? Kerana hamba ni harta manusia. Manusia beli dengan duit dia. Jadi kalau nak buang pun, buang dengan pelan-pelan. Supaya manusia tak terkejut. Tambahan pula hamba zaman tu banyak kerja di kebun-kebun. Banyak kerja di ladang-ladang. Jadi mereka ni ejen pembangunan ekonomi negara Islam juga. Jadi kena buang pelan-pelan, slow-slow. Tapi hari ni hamba dah tak ada lah. Tapi di akhir zaman nanti, wallahu a'lam, boleh jadi ada lah. Kerana apabila kita berperang dengan orang-orang Eropah, bila berperang dengan orang-orang yang memusuhi Islam, mereka menjadi tawanan kita, dia hamba lah.
Jadi Nabi SAW sebut aghlaha samana, yang paling mahal harganya kalau kamu nak lepaskan. Kalau kamu nak bebaskan, bebaskan yang paling mahal harganya. Wa anfusuha inda ahliha, dan yang paling berharga sekali di sisi pemiliknya. Maksud kalau kamu nak bebaskan hamba, kamu bebaskan hamba yang paling mahal, bebaskan hamba yang paling bernilai. Bukan bebaskan hamba esok nak stroke hari ni baru bebaskan. Adalah pahala tu, tapi dia kuranglah afdalnya. Sebab apa? Sebab kita bebaskan tu berkemungkinan bukan kerana kita terlalu ikhlas sangat, tapi kita tahu dah dia pun tak boleh nak buat apa sangat dah. Nak bebas, biar bebas daripada awal. Ni kita dah nyak dia, kan? Tak salah pun kita nyak dia sebab dia hamba kita. Selagi mana kita tak zalimi dia, kita suruh dia kerja, dia mampu untuk buat, okeylah. Lepas tu bila dia dah tak mampu nak kerja, baru kita bebaskan. Okey, ada fadilat, bukan tak ada. Tapi kita membandingkan di antara dua benda baik. Waktu dia mahal, waktu dia bernilai, bebaskan. Kerana itu menunjukkan kekuatan keikhlasan. Kekuatan keikhlasan kita dalam membebaskan hamba. Sahabat tanya, afara'aita illam astati' ba'dal amal? Apa pandangan kamu ya Rasulullah jika aku tak mampu nak melakukan sebahagian daripada amalan ni? Tak mampu nak buat. Nak berjihad pun mungkin tak mampu. Kan? Nak bebaskan hamba pun mungkin tak ada hamba, aku tak mempunyai duit yang banyak. Maka Nabi SAW sebut, fatu'inu dha'i'a au tasna'u li akhraq. Orang ulama berbeza sikit pendapat tentang nak meletakkan titik. Ada sebahagian kata fatu'inu sani'a, bantu orang yang membuat. Sani', bukan dha'i', sani'. Ya. Tetapi ini Daraqutni lah sebut. Daraqutni dia memilih pandangan sani'. Dia memilih lafaz sani'. Tetapi Imam Bukhari dan kebanyakan perawi-perawi Sahih Bukhari, mereka meriwayatkan dengan dha'i'. Dari sudut makna pun dha'i' itu lebih penting, lebih tepatlah, iaitu fatu'inu dha'i'an, kamu membantu orang yang dha'i', iaitu orang yang tak mampu nak buat apa-apa. Dia lost, dia miskin, dia perlukan bantuan, pergi bantu dia. Kalau sani', orang yang membuat, bantu orang yang membuat, macam tak kena sikit makna dia. Au tasna'u li akhraq, ataupun engkau pergi bantu orang yang tak mampu nak buat apa-apa. Maksudnya pertama kau pergi bantu orang miskin, yang kedua orang yang tak ada kemahiran, engkau berikan kemahiran pada dia. Engkau bantu dengan kemahiran kau supaya dia boleh dapat apa yang dia hajati. Qala afara'aita in da'uftu? Ya Rasulullah, apa pandangan kau jika aku juga lemah, tak mampu? Maka Nabi SAW sebut, tada'un nasa minasyarr. Kamu tinggalkan manusia, kamu mengasingkan diri daripada manusia disebabkan kamu rasa diri kamu tu ada benda yang tak baik. Fa innaha sadaqah tasaddaqu biha ala nafsi. Kerana itu dianggap sedekah yang kau bersedekah ke atas diri kau. Maksudnya, satu orang dia tahu dalam diri dia tu ada sifat yang tak baik. Kalau dia pergi campur dengan manusia, dia boleh menyebabkan manusia rasa sakit dengan dia. Dia boleh rasa manusia tu terganggu dengan dia. Maka dia tinggalkan manusia. Sebab apa dia tinggalkan? Orang tanya pasal apa orang tinggalkan? Pasal apa orang tinggalkan manusia? Dia kata sebab aku bimbang lah kalau aku bercampur dengan mereka nanti ni, aku takut mereka akan tak selesa dengan aku. Dia buat benda ni juga dianggap sebagai satu kebaikan. Okey? Baik. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni, tuan-tuan, dalam kitab Rashul Barat, ya, dalam kitab, makna yang pertama, tinggalkan manusia kerana tinggal bercampur dengan manusia kerana bimbang manusia akan tersakiti dengan kita, ataupun kita bercampur dengan manusia tapi kita tak menyakiti mereka. Ada dua makna kat situ. Sama ada kita bercampur dengan manusia dan kita kawal diri kita supaya kita tak menyakiti mereka. Kalau kita tak mampu, kita jangan bercampur dengan manusia kerana kita bimbang kalau kita bercampur, kita akan menyebabkan manusia terasa dengan kejahatan kita tu. Itu dianggap sebagai sedekah yang kau sedekah pada diri kau. Okey. Apa faedah kita boleh ambil? Pengarang kitab Rashul Barat dia kata, beriman kepada Allah
Jihad di jalan Allah merupakan di antara perkara yang paling dicintai oleh agama. Yang paling dicintai oleh agama, dua benda ni lah. Beriman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Kenapa disebut beriman kepada Allah dulu? Kerana itu asas. Ada je orang berjihad, tapi tidak didasari dengan iman. Maka dia berjihad bukan kerana Allah dan Rasul. Dia berjihad kerana nakkan orang panggil dia berani. Dia berjihad kerana nak mempertahankan kabilah dia. Dia berjihad kerana nak mempertahankan bangsa dia semata-mata, bukan kerana agama. Maka semua ini bukan fisabilillah, bukan didasari dengan keimanan. Jadi sebab itu letak iman dulu. Iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Jihad kerana nak meninggikan kalimah la ilaha illallah. Yang itulah amalan yang paling disayangi di sisi agama, di sisi Allah Azza wa Jal. Kerana jihad ni benda besar. Sebab itu pentingnya niat. Amalannya sama. Angkat senjata, pergi berperang, sama. Tapi natijahnya berbeza. Natijahnya berbeza. Kerana niatnya berbeza. Yang kedua, hadis ini mengandungi gesaan untuk membantu orang yang memerlukan kepada bantuan. Seperti contoh orang yang tak mampu, miskin, bantu. Ya. Dia tak mampu, dia miskin, pergi bantu dia. Ataupun dia tak pandai buat, kita bantu dia. Sebab kadang-kadang kita tak rasa benda tu sebagai amal saleh. Contohlah kawan ofis kita baru masuk kerja. Dia baru masuk kerja, terkial-kial dia nak buat benda tu. Bos suruh dia buat. Kita pun tengok dia terkial-kial. Dia pun kata, boleh tolong tak? Dalam hati kita kata, kadang-kadang lah, dalam hati kita kata, aku tolong kau, aku dapat apa? Kan, kerja masing-masing, gaji masing-masing. Kalau aku tolong kau, kau bukan nak bagi sikit pun gaji kau kat aku. Tak. Jangan fikir begitu, pergi bantu. Kalau kita mampu untuk bantu, pergi bantu. Sebab apa? Sebab Allah Azza wa Jalla sekali-kali tidak mengabaikan kebaikan yang kita beri pada orang. Walaupun kita tidak mendapat habuan dunia, habuan akhirat tu tetap ada untuk kita. Kan? Sedikit pun tak apa. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, buang duri di jalan pun dikira ada kebaikan. Kan? Benda yang kita nampak ringan je, tapi tetap ada kebaikan. Apatah lagi kita bantu orang, dan orang tu menggunakan kemahiran yang kita bagi kat dia tu sepanjang dia bekerja. Tanpa kita ambil apa-apa balasan dunia pada dia, kita ikhlas bantu dia, selagi itulah kita akan mendapat pahala kalau kerja yang dia buat tu kerja yang bermanfaat untuk umat. Sebab itu orang yang berada dalam bidang pendidikan ni sebenarnya orang yang boleh mengumpul kebaikan yang banyak. Siapa yang berada dalam bidang pendidikan, yang mengajar ilmu yang bermanfaat untuk umat, ilmu agama ke, ilmu dunia yang ada manfaat buat umat ke, banyak pahala yang boleh dikutip kalau dia ikhlas di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia ikhlas mengajar tu kerana Allah, banyak kebaikan. Kan? Jadi kita nak ikhlaskan diri ni kadang-kadang sukar jugalah. Tapi cubalah ikhlaskan diri, mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Yang ketiga disebut sa'yul islami fi tahriril ariqa. Kan, Islam ni berusaha untuk membebaskan orang-orang yang menjadi hamba. Itu saya sebut tadi tu, memang Islam bersungguhlah nak bebaskan hamba-hamba ni. Dan menghalang diri daripada melakukan kejahatan dan menyakiti manusia lain, termasuk dalam perkara-perkara keimanan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang masyhur, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baik. Kalau tak ada perkataan baik yang nak disebut, diam, kunci mulut. Katalah kita ni dalam polemik, kan? Kita tengok ada dua ilmuwan berbeza pendapat. Mereka berbincang, berbahas. Yang tu kritik yang ni kritik yang tu. Kita ni nak masuk campur, bukan bidang kita mungkin. Diam. Kalau ada perkataan baik nak sebut, sebut. Ada perkataan baik nak tulis, tulis. Tapi kalau tak ada perkataan baik, kunci mulut, diam. Sebab apa kunci mulut, diam? Kerana kalau kita sebut perkataan yang tak baik, kita telah menempah bahaya yang kita sendiri tak pasti. Kerana dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan,
kadang-kadang manusia ni bercakap dengan satu perkataan yang termasuk dalam redha Allah, dia tak rasa besar pun, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran syurga pada dia. Tapi ada di kalangan manusia menyebutkan satu kalimah min sakhatillah, yang mana kalimah tu termasuk dalam murka Allah, lam yulqilaha bala. Dia tak perasan pun perkataan tu perkataan yang Allah murka. Dia boleh masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Sab'ina kharifah. 70 tahun. Jadi benda ni bukan benda main-main lah. Jadi sebab itu kalau ada apa-apa polemik yang melibatkan isu-isu yang kita tak pasti kan, mana betul mana salah, ya, maka kita diamlah. Kita jangan orang kata apa, terlalu eager. Ha, Jangan terlalu eager nak menyebut, nak menulis. Kadang-kadang kita ni menanggung akibat dia. Ini bahayalah. Ya. Jadi ini saya nasihat diri saya lah, dan juga kita semua, supaya kita ni jangan terlebih lajak. Kadang-kadang betul lah, kita sayang tokoh-tokoh kita ni, tapi kita terlajak. Tokoh tu tak suruh pun. Mungkin dia selamat, dia tersilap, dia tak sengaja dia selamat. Tapi kita ni, ini bahaya. Ya, baik. Jadi kita kalau boleh nak cakap, nak tulis, pastikan benda baik. Di sebelum tulis tu ataupun bila dah type tu, tengok balik, baca balik. Ni baik ke tak baik ni? Rasa Tuhan sayang ke Tuhan murka? Kalau rasa ni Tuhan marah, ni Tuhan murka ni, tak payah. Padam balik. Sebab tu di media sosial ni macam tu jugalah. Bila kita nak tulis, baca balik. Nasihat diri saya ni, saya pun sama juga. Kadang-kadang terlepas juga kan. Baca balik. Ataupun suruh kawan-kawan baca, okey tak benda ni? Kalau dia kata tak payahlah, tak baguslah benda ni, so tak payah. Kan? Tapi kalau kawan kata, baguslah, Masya Allah, ni baik, bermanfaat ni, boleh post. Sebab zaman dulu, lidah lah. Zaman sekarang ni, ada yang lebih berleluasa daripada lidah. Tulisan. Apa yang kita type, apa yang kita sebut dalam live, semua itu ada perhitungan dosa dan pahala. Jadi kalau tak ada benda baik nak sebut, diam. Kenapa diam? Maksudnya bila tak ada benda baik nak sebut tu, kita biasanya berada dalam keadaan yang marah. Bila kita berada dalam keadaan marah, Nabi SAW kata, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Ha, hendaklah dia diam, jangan bercakap. Kerana kalau dia bercakap, takut-takut dia terucap benda yang Allah Azza wa Jalla murka. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. 114. Bab 114, babun ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab pada membicarakan ahli ma'ruf di dalam dunia merupakan ahli ma'ruf di akhirat. Hadis nombor 221. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Ali ibnu Abi Hashim. Qala haddatsani Nusair ibnu Umar ibni Yazid ibni Qabisah ibni Yazid al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmata ibn Layth ibn Layth ibni Burma annahu sami'a Qabisata ibn al-Asadi qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Sanad ni merupakan sanad yang dhaif sebab perawi yang bernama Nusair ni, Nusair bin Umar bin Yazid ni adalah perawi yang tak dikenali. Begitu juga fulan, dalam ilmu hadis dipanggil uh, mubham. Namanya tak disebut fulan je, tak dikenali. Jadi hadis ni sanad dia dhaif, tetapi di sana ada jalur lain daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Tabrani dalam kitab dia Makarimul Akhlaq, dia juga meriwayatkan hampir sama. Begitu juga
Imam Baihaqi meriwayatkan daripada jalur Anas, hampir sama. Jadi masing-masing menguatkan, jadi hadis ni terangkatlah daripada dhaif menjadi hasan li ghairi. Okey. Apa maksud hadis ni? Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Imam Bukhari kata, Ali bin Abi Hashim menceritakan kepada kami. Dia berkata, Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid Al-Asadi telah menceritakan kepada saya daripada fulan. Yang mana fulan tu kata, saya mendengar Burmah bin Lais bin Burmah, yang mana dia mendengar Qabisah ibn Al-Asadi menyebutkan, ya, saya berada di sisi Nabi SAW. Lalu saya mendengarnya menyebutkan, saya mendengar Nabi bersabda, Ahlul ma'rufid dunia, orang yang melakukan kebaikan dalam dunia, merekalah orang baik di akhirat. Dan ahli mungkar di dunia, merekalah ahli mungkar di akhirat. Maksud apa ni? Maksud Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan bergantung kepada apa yang kita laksanakan dalam dunia. Ini kebiasaan. Walaupun ahli sunnah wal jamaah memang percaya orang yang beriman, dia mati dalam keimanan dia, tapi dia jahat. Katalah orang ni dia beriman, tapi dia fasik. Dia mati, ahli sunnah kata tak confirm dia dalam neraka lagi. Selagi mana dalil tak sebut dia dalam neraka secara spesifik, maka dia ni tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin, Allah boleh ampun dia. Jika Allah ingin, Allah boleh azab dia. Ini untuk orang yang mati dalam iman, tapi ada kejahatan yang dia buat. Ahlul kabair dipanggil. Orang yang melakukan dosa-dosa besar. Allah boleh ampunkan dia. Dengan kemuliaan Allah. Dengan sifat pemurah Allah, Allah boleh ampunkan dia. Dan Allah juga boleh azab dia. Dengan sifat keadilan yang ada pada Allah Azza wa Jal. Allah boleh ampunkan dia. Jadi, untuk kes ni, kita tak boleh confirmkan, oh dia ni confirm ahli neraka. Tak boleh. Selagi mana dalil tak sebut secara spesifik nama dia. Tapi kalau ada dalil sebut, di zaman Nabi, contohnya Nabi sebut dia ni dalam neraka, maka kita kena sebut dalam neraka lah, sebab ada dalil yang menyebutkan secara spesifik. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi kebiasaannya, Nabi kata, orang yang baik dalam dunia ni, maka dia akan dapat kebaikanlah di akhirat. Kerana Allah Azza wa Jalla akan memberi balasan sekadar apa yang diamalkan dalam dunia ni. Maka sebab itu Allah Ta'ala suruh kita beramal saleh untuk mendapatkan habuan di akhirat dengan amalan tersebut. Maksudnya Allah meletakkan syarat. Kalau kamu nak dapatkan habuan baik di akhirat, kamu kena beramal baik dalam dunia. Kalau kamu nak dapatkan habuan syurga di akhirat, kamu kena jadi orang yang beramal dengan syariat dalam dunia. Kan dia bukan macam sebahagian golongan tarikat yang kata, oh, kita, tok guru kita ni buat apa pun Tuhan tak hitung dah. Kan ada satu video, seorang tok guru tarikat, dia kata apa? Saya ni dah jadi orang yang dilepaskan oleh Allah daripada azab neraka. Ada video disebut. Aku telah menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah daripada neraka. Aku buat apa pun tak apa. Malaikat kanan je tulis. Malaikat kiri tak tulis. Oh, kita dengar pun seram juga. Kan? Tapi anak-anak murid, anak-anak murid kagum lah. Kalau kita dengar, kita pun apa benda yang dia merepek ni. Kan? Kerana apa? Kerana dalam dalil-dalil yang sahih, selagi mana manusia tu dia waras, akal masih sempurna, belum lagi berada pada tahap yang nyanyuk, dia buat dosa, akan dikira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan kebaikan, walaupun sebesar zarah, seberat zarah, dia akan tengok. Dia akan dapati, dia akan lihat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang mengamalkan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan terima. Dia akan lihat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhir. Orang yang melakukan kemungkaran di dalam dunia, dia juga orang yang melakukan dia juga adalah ahli mungkar di dalam di negeri akhirat nanti. Kenapa dipanggil ma'ruf, kenapa dipanggil mungkar? Dulu saya dah hurai, ma'ruf ni yang dikenali. Ma'ruf ni yang dikenali. Kenapa yang dikenali? Kerana dalam jiwa kita ni ada fitrah Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala jadikan dalam jiwa kita ni ada fitrah. Fitrah tu kenal benda-benda baik.
Tak pelik dengan benda-benda baik. Dia kenal benda baik, dia tak pelik dengan benda baik. Sebab itu dipanggil benda baik itu dipanggil ma'ruf. Mungkar dalam istilah bahasa Arab, mungkar ni sesuatu yang tak dikenali. Fitrah tak kenal benda ni. Fitrah tak iktiraf benda ni. Maka sebab itu dipanggil benda jahat tu mungkar. Tak diterima oleh fitrah manusia. Tak dianggap baik oleh fitrah manusia. Jadi sebab itu dipanggil ma'ruf dan dipanggil mungkar. Ma'ruf benda yang Allah Azza wa Jalla iktiraf dia baik. Mungkar benda yang Allah sebut ia adalah jahat. Tapi fitrah ni kadang-kadang boleh dirosakkan dengan akal yang telah penuh dengan benda-benda yang jahat yang berada di sekeliling. Sebab tu syaitan berusaha untuk menghiasi amalan-amalan orang orang jahat ni nampak macam baik. Syaitan cuba hias perkataan-perkataan yang kufur nampak seperti hidayah. Perkataan-perkataan jijik dan kotor nampak seperti perjuangan Islam. Syaitan usaha. Kan? Ini benda yang kita kena hati-hati, takut termasuk dalam talbisu iblis. Ya? Baik. Maka sebab itu kata pengarang Rasul Barat, dia kata, sesiapa yang melakukan kebaikan dalam dunia kepada manusia, maka kebaikan akan datang daripada Allah di akhirat nanti. Sesiapa yang melakukan kemungkaran dalam dunia, dia juga akan menerima keburukan di akhirat nanti. Jadi dalam dunia ni tempat untuk ikhtibar. Dunia ni tempat ujian. Yang mana setiap orang akan jawab apa yang dia buat di atas muka dunia ni. Dia akan jawab depan Tuhan. Tuhan akan tanya satu-satu. Tuhan akan hisap satu-satu. Ya? Baik. Okey. Hadis berikutnya ni agak panjang. Jadi saya ingat kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah. Jika ada kesempatan yang lain, kita sambung semula kuliah kita ni. Saya buat nota sikit lah. Tarikh hari ni lah. Susah agak nak menulis dengan handphone ni. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi kita tengok. Hmm, Soalan kalau ada. Salam, Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkaitan mukjizat Nabi SAW membelah bulan. Kejadian tersebut merupakan satu fenomena global. Maksudnya mestilah satu dunia nampak. Tapi kenapa tidak ada rekod bertulis daripada tamadun besar? China, Rom, Parsi tentang perkara global ni. Sedangkan fenomena setempat seperti Nabi Musa membelah laut dicatat. Bukankah di zaman Nabi Muhammad lebih advance dalam merekod suatu cara bertulis? Contoh zaman COVID, heboh satu dunia. Banyak rekod bertulis. Pertama sekali, kita sebagai orang beriman, kita kena percaya peristiwa belah bulan ni sabit dengan ayat Quran dan dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Ia merupakan mukjizat daripada
Allah Azza wa Jalla diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah hampirlah kiamat itu dan telah terbelahnya bulan. Jadi yang ni kita kena terima dulu, iaitu peristiwa ni berlaku. Kedua, tidak ada catatan daripada tamadun-tamadun selain daripada tanah Arab menceritakan tentang benda ni, adalah kerana bulan ni dia bukan macam matahari. Matahari dia waktu siang. Jadi kalau gelap tiba-tiba ramai orang nampak. Tapi bulan ni dia waktu malam, bukan semua orang nampak. Dan waktu bulan terang pun, kalau kita keluar rumah, kadang-kadang kita tak perasan pun bulan. Tambahan pula zaman tu kebanyakannya orang duduk dalam rumah. Dan yang ketiga, tamadun Cina, kalau negara Arab malam, tamadun Cina siang. Jauh tu. Kan? Tamadun Parsi pun mungkin bulan tak berada di langit yang boleh dilihat pada zaman pada masa tu. Kan? Jadi mereka tak nampak bila siang, tak nampaklah bulan terbelah. Tapi kita sebagai orang beriman, kita percaya benda itulah. Wallahu a'lam. Kita diperlis setiap solat fardu membaca kunut nazilah, adakah ini boleh dianggap sebagai jihad kerana tak mampu ke Palestin untuk berjihad? Insya-Allah apabila kita berdoa kepada Allah, doa itu juga dianggap sebagai sunnah. Kerana Nabi SAW menunjukkan perkara sunnah tersebut, moga Allah mudahkan urusan sahabat kita di Palestin. Dan kalau ada duit yang lebih tu, berjihadlah dengan harta kita. Assalamualaikum salam. Doa untuk umat Islam yang tak nanya seperti kes Palestin, adakah hanya terhad dalam kunut nazilah sahaja? Tidakkah boleh berdoa bersama? Contohnya para ustaz berdoa, jemaah mengaminkan setiap kali ada pertemuan kelas supaya semangat jihad terus membara dan rasa kecewa dapat diketahui sama. Dia sebenarnya doa beramai-ramai ini untuk sekali-sekala ada hajat bersama tak ada masalah, boleh. Tapi kunut nazilah itu jangan ditinggalkan. Ya. Ha. Apa maksud yang menyatakan sesiapa solat subuh duduk di tempat yang sama hingga terbit matahari boleh dapat haji dan umrah? Pertama, hadis ni ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Ada yang terimanya sebagai hadis yang sabit daripada Nabi SAW, ada yang kata dhaif. Ada yang kata dhaif. Tetapi walaupun mereka mengatakan dhaif, tetapi amalannya sabit. Iaitu digalakkan untuk buat. Kerana ia termasuk dalam fadailul a'mal. Dan pahala haji dan dia dapat seperti pahala haji dan umrah. Bukannya dapat pahala haji dan umrah. Bukannya dapat haji dan umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Maksudnya, pahalanya besar lah. Tapi bukanlah bermakna kalau duduk lepas subuh tu sampai terbit matahari, kita tak perlu buat haji, tak perlu buat umrah dah. Tak. Ya, seperti sahaja. Seperti sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tentang isu boikot jenama yang dikatakan support Israel. Tapi jika diboikot saudara Islam yang bekerja untuk jenama ni akan terjejas. Mohon penjelasan. Jazakallah khairan. Pertama sekali, bab boikot ni dia luas. Dia perlu kepada penelitian sebelum kita nak memboikot mana-mana company. Yang terbukti memang membantu dan kita boikot lah. Sebab apa? Sebab kita tak rela lah memberikan keuntungan kepada orang yang membantai saudara kita. Jadi sekarang kita ada dua pilihan. Kawan kita yang bekerja di situ ada pilihan lain untuk cari kerja tempat lain. Saudara kita, kalau kita still beli kat tempat tu, mungkin keuntungan tu diguna untuk bunuh orang lain. Se-Islam juga. Jadi kita kena timbang dua mudarat. Mudarat mana yang lebih berat untuk kita bendung berbanding mudarat yang ringan untuk kita tanggung. Jadi orang-orang yang betul-betul kerja di tempat yang memang 100% sokong Yahudi, terang-terangan, maka jihad dia carilah tempat lain. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada tim Global Ihsan yang menganjurkan kuliah dan terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini daripada netizen-netizen yang saya tengok terancak juga bersembang, berbalas-balas komen
Moga-moga ada manfaat lah daripada apa yang ditulis itu. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.